Jadi kita nak mungkin bukan perdebatkan tapi bincangkan kenapa kita tak patut jadi orang lain, kita kena jadi diri sendiri. Sekuntum bunga di dalam taman yang banyak dengan kumbang-kumbangnya. Kita bersama dengan Karl Syafiq di sebelah saya, seorang selebriti, dan juga Encik Fazli Aziz selaku seorang perunding motivasi. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah. Okey. Kalau kita lihat hari ini hari Isnin kan, mungkin ada orang dia ada Monday blues, tapi alhamdulillah insya-Allah kita berjaya mengatasi apa saja mungkin yang kita lalui pagi tadi kan. Tapi ini kita nak tanyakan kepada Encik Fazli sebagai pembuka tirai kita ni. Kalau cakap tentang jadi diri sendiri ni, ini memang antara kalimat ataupun perkataan yang sering kali orang ungkapkan. Semudah kita sampaikan kepada orang, jadi be yourself lah, jadi diri sendiri, betul tak? Tetapi apa sebenarnya yang kita perlu faham tentang perkataan jadi diri sendiri ini, Cik Fazli? Okey, dia sebenarnya bila kita bercakap tentang jadi diri sendiri ni adalah secara naturally apa yang berkaitan dengan diri kita ni. Maknanya bukan karakter orang lain, bukan apa yang masyarakat sebut, apa yang orang sebut, tapi apa yang kita selesa dengan diri kita. Sebenarnya macam ni, bila ada sesuatu benda yang luar, contoh yang mengarahkan kita untuk contoh, kamu kena macam ni kan. Bermakna kita kena ubah diri kita untuk fit that direction tu. Jadi bila kita nak ubah diri kita ni sebenarnya dia memberi tekanan. Dia sama juga macam dalam rumah tangga kan. Antara benda yang paling stres rumah tangga ni adalah apabila kita nak mengubah pasangan kita. Kan? Kita nak mengubah pasangan kita. Jadi kita tak boleh ubah orang. Kan? Kita tak boleh ubah orang dan kita tak mampu ubah orang pun. Sebab tu kadang-kadang suami jadi stres. Sebab apa nak suruh isteri jadi macam ni, jadi macam tu. Sebenarnya penting dalam rumah tangga adalah menerima seadanya. Iaitu dengan orang tu menjadi dirinya sendirilah. Cuma bila kita sebut be yourself ni, saya lebih suka sebut macam ni. Be the best version of yourself. Okey. Bukan jadi diri sendiri. Sebab apa? Kita kena tengok juga. Walaupun kita kata, okey, inilah diri aku yang sebenar. Tetapi kita kena tengok adakah ianya bertentangan dengan syariat. Kena tengok juga. Okey. Tak boleh. Kan ada orang nak tukar jantina sebab apa? Dia kata, aku memang perempuan. Kan? Ada gaya macam ni. Kan? Tapi syariat kata tak boleh sebab itulah diri dia sebenar. Kan? Dan kita kena tengok juga apa yang masyarakat sebut. Sebab walaupun kita kata kita tukar tu sebab nak fit dalam masyarakat, tetapi kalau benda tu boleh menjejaskan hubungan kita dengan orang lain, juga kita kena balance kan. Kita tak boleh kata be yourself tapi dalam masa yang sama kita rosakkan hubungan kita dengan rakan-rakan, rosakkan hubungan kita dengan mak ayah dan sebagainya. So pada saya be yourself adalah be the best version of yourself. Okey. Sebab apa dia macam ni? Tingkah laku ni boleh dipelajari. Cinta boleh dipupuk, perasaan tu boleh dibina. Jadi oleh sebab itu pada saya benda yang baik kita belajar. Okey. Dia suka tu. Best version of okey, kita dari segi konteks kehidupan di mana kita tak bolehlah kata kalau kita dah selekeh, kita memang ada perangai buruk, kita nak cakap kat orang kita kata itulah diri kita, tak boleh. Jadi kita kena menyesuaikan keadaan. Terimalah I seadanya. I memang macam tu. I memang bangun tidur rambut I dah kepuk-kepuk. Tak boleh. Datang kerja baju kelawar je kan. Jadi yang itu tak boleh. Kena ada batas ataupun kesesuaiannya. Okey. Tetapi kita nak bercakap dari konteks sosial ataupun dalam kehidupan kita sendiri. Bagi Karl Syafiq sendirilah, kalau kita lihat kadang-kadang ini bukan saja selebriti sekarang, dengan platform media sosial ramai yang mempunyai tekanan untuk apabila melihat orang lain membanding dengan orang lain, dan kemudian kita rasa tekanan untuk berada dalam sekelompok orang, sekelompokan trying hard to fit in. Jadi apakah sebenarnya kebaikan, kelebihan ataupun sebenarnya satu tekanan yang memudaratkan jangka masa panjang? Okey, dia sebenarnya bagi saya lah mungkin ada orang dia rasa dia perlu please orang yang sekeliling dia. So bila dia please, mungkin dia terpaksa jadi orang lain, berubah sedikit. Okey, berubah untuk menggembirakan circle ataupun orang di sekeliling dia. Tapi kita tak tahu whether dia suka ataupun tidak buat perkara seperti itulah. Kita tak tahu. Mungkin dalam mind dia sebenarnya dia bukan macam tu, tapi dia terpaksa buat sebab dia nak kena please. Contoh, kalau dalam bidang hiburan lah contoh, bila menjadi orang yang dikenali, kadang-kadang ada orang tu dia mungkin suka buat kerja dalam bidang seni. Okey, itu memang benda yang dia suka buat, tapi dia tak suka pergi jumpa orang ramai. Dia tak suka pergi, dia tidak suka, dia bukan seorang yang boleh orang kata berkomunikasi dengan baik, extrovert extrovert ke macam itulah, dan tapi dia terpaksa buat.
sebab itulah bidang yang dia kena adapt dengan diri dia. Itulah. Okey, tapi saya nak menambah sebenarnya perkara ini kalau kita lihat dari sudut bergaul. Kalau kita tengok kadang-kadang saya maaf cakaplah, kadang ada orang dia kawan-kawan ni anak orang kaya sebagai contoh. Dia terpaksa memaksa diri kadang sampai berhutang untuk diterima dalam kelompok kumpulan itu. Contoh hobi, kawan ada hobi yang hobi orang have lah orang kata. Dia nak masuk juga dengan kawan tu, terpaksa berbelanja, terpaksa berhutang sehingga akhirnya sebenarnya memudaratkan diri. Macam mana pula dalam keadaan macam ni? Kalau macam tu saya rasa ialah lebih baik. Mungkin ada orang dia tak sedar, dia kena ukur baju dekat badan sendiri. So masing-masing tahu kemampuan masing-masing. Masing-masing tahu apa dia boleh pergi sejauh mana. Yang penting sekali kita kena sedar diri, keupayaan diri kita dan juga kita kena tahu diri kita siapa. Itu paling penting. Kita kena tahu diri kita siapa dan ini kita ambil balik apa yang Cik Fazli katakan tadi. Be the best version of yourself. Macam tadi itulah kalau kita kata ini apa yang Cik Fazli katakan ni ada kaitannya dengan apa yang dikongsikan oleh Halijah Hanif. Dia kata kalau jadi diri sendiri yang tak bagus seperti Baran ke, memang kena ubah dirilah. Jangan duduk dalam zon selesa sedangkan kita mengganggu atau mengancam keselesaan orang lain. Ini berbeza dengan fit in ini dan juga be the best version of yourself. Kalau kita kata jadi diri kita ni, memang kita boleh jadi diri kita. Betul. Tapi macam itulah kan, kalau jadi diri kita pergi office mungkin pakai baju kelawar ataupun kita memang kita ni orangnya moody contohnya kan. Dengan semua orang pun kita nak marah. Tapi kita kena ambil the best version untuk diri kita untuk letakkan titik tengah supaya diri kita dan juga orang di sekeliling kita ini dalam keadaan selesa, Cik Fazli. Betul atau tidak? Saya suka bila Fiza sebut tentang titik tengah. Sebab yang sebenarnya yang apa saja benda yang ekstrim, dia sebenarnya akan membawa mudarat. Apa saja yang ekstrim. Contoh, emosi. Gembira, terlalu gembira mudarat, terlalu sedih pun mudarat. So sama juga kalau kita kata be yourself dalam keadaan yang ekstrim. Macam contoh tadilah, kita adalah orang yang contoh jenis bos yang kalau marah maki. Kan? Yang keluar tu tak ada benda lain lah. Senarai haiwan dekat zoo semua disebut kepada staff tu. Contoh. Setiap kali marah kan. Semua disebut. Dia kata, inilah diri aku. Jadi kau kena terima seadanya. Tetapi, bila dia mengekalkan keadaan itu, apa berlaku kepada orang di bawah dia? Akan ada benci, tak suka dan sebagainya. Walaupun dia terpaksa ikut hanya kerana authority. So, sebab itu pada saya, kita kena jadi be the best version of ourselves. Yang itu sebenarnya memerlukan kepada proses kenal diri yang mendalam. Sebab kita kena tengok apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, apa threat kita, apa opportunity yang kita ada. Analisis SWOT lah. Kelebihan kita ni adakah saya bagi contoh macam ni lah. Saya cerita wife saya sendiri. Wife saya ni adalah orang introvert. Kemudian dia tengah menonton ni. Dia adalah introvert. Tetapi bila dia masuk dalam satu bisnes, dia terpaksa belajar untuk jadi orang ekstrovert. Dia terpaksa belajar untuk cakap di depan. Dan dalam masa beberapa tahun, dan saya tengok sekali dia boleh jadi a good speaker. Daripada introvert. Introvert ni saya bagi contoh kan. Kita nak tahu seseorang itu ekstrovert ke introvert. Kalau pergi jumpa majlis, masuk mana-mana majlis, selagi orang tak tegur, dia tak tegur orang. Kan? Mana macam tu. Tapi maksudnya perubahan tu boleh berlaku? Boleh. Tertekan tak? Tertekan. Nak berubah dia bukan satu benda yang mudah. Memang akan rasa tertekan. Tetapi apabila dia tahu the best version dia akan lebih beri manfaat pada dia dan orang lain, maka sanggup hadapi. Fiza dah angkat tangan tu. Tapi kadang-kadang ini ada juga daripada komen-komen di Facebook, tapi ini juga menjadi kadang-kadang persoalan dalam kalangan penonton-penonton kita. Kadang-kadang bila sesetengah orang tu kita cuba untuk menjadi diri kita, kadang-kadang tak semua orang mampu untuk memilih to be the best version of ourselves ataupun yang terbaik dalam diri kita. Dia cuba jadi diri sendiri. Tapi bila dia jadi diri sendiri pula, kadang-kadang orang sekeliling ni tak suka. Sebab kita tak mungkin mampu nak puaskan hati semua orang. Itu satu. Nombor dua, kadang-kadang bila dia cuba untuk menyelindungi ataupun melindungi perangai-perangai yang kurang sopan, yang tak eloklah diri sendiri. Contoh memang contoh bangun pagi dia tak sempat mandi, dia pergi makan kat kedai makan. Contoh kan. Awak pernah buat ke? Jadi diri sendiri. Jadi tapi kadang-kadang bila dia tak tunjukkan perkara tu, orang kata dia berpura-pura pula bila dia cuba nak jadi diri sendiri. Jadi macam mana kita yang tadi kita berbalik pada titik tengah tu, itu yang menjadi kesukaran kadang-kadang. Buat macam ni tak kena, buat macam ni tak kena. Macam mana yang seharusnya kita lakukan untuk jadi diri kita sendiri ni sebenarnya? Dia perlu keseimbangan. Dia macam ni. Bila kita sebut tentang be yourself, dia antara ketakutan kita adalah tentang apa orang akan cakap. Apa orang akan cakap tentang kita kan. Sebab tu ada orang tak berani nak sebut apa yang dia suka, apa dia tak suka. Kenapa? Kerana takut nanti orang cakap apa pula. Macam tadilah, kalau contoh pergi restoran tapi tak mandi, pakai baju kelawar je pergi kan. Nanti orang cakap apa pula kan. Tapi pada saya, selagi dia macam ni, be yourself, selagi ianya tidak menjejaskan orang lain. Pada saya,
silakan. Kan? Contoh, macam tadilah. Dia pakai baju kelawar tapi dia tak menjejaskan orang lain. Tak ada bau busuk apa semua, tak kisah. Suka hati dia lah kan? Suka hati dia lah kan? Tetapi kalau perkara tu boleh menjejaskan hubungan dia dengan orang lain, pada saya, kita kena melihat, kita kena assess balik. Sebab kita hidup bukan hidup berseorangan. Kita hidup ni bersosial. Manusia ni perlukan rakan-rakan. Perlukan hubungan antara kita dengan orang lain. Sebab betul. Kalau kita be yourself tapi menyebabkan hubungan kita dengan orang lain semua rosak, memudaratkan diri. Memudaratkan diri. Okey, kita nak dengarkan daripada Kak Syafiq selepas ini, selepas kita mendengar pendapat daripada mereka di luar sana tentang menjadi diri sendiri ini. Kita dengarkan. Pada pendapat saya, yes, kita kena jadi diri sendiri. Sebab bila kita jadi diri sendiri, baru kita tahu apa kejayaan kita nak capai, apa tips-tips usaha yang kita kena buat untuk kita capai satu matlamat, supaya that's why kita tak boleh jadi orang lain. 100% perlu. Sebab kita sebagai manusia diberikan kelebihan dan juga keunikan masing-masing. Kenapa kita nak rugikan perkara tu? Kenapa kita nak tiru orang lain sedangkan kita sendiri pun ada, kita punya kekuatan. Jadi jangan kita tiru orang lain, jadi diri sendiri. Mestilah perlu, sebab kita hidup dengan diri kita sendiri. Dan kalau kita ikut apa cakap orang lain, bukan ikut hati kita, maka kita akan tak seronok dalam hidup. Sedangkan kita hidup ni ialah kan, kita hidup lama. Jadi, jadi diri sendiri. Be yourself. Okay, saya pasti sebenarnya setiap orang akan ada role model tersendiri. Macam saya pun ada. Contohnya dalam bidang pengacaraan. Saya meminati bagaimana Datuk Azlan Nawawi mengacara di televisyen. Tetapi bagi saya tak perlu nak tiru 100%. Apa yang perlu saya ambil daripada dia, cuma dari segi attitude-nya, cara dia bercakap dengan orang, sopan santunnya. Boleh, saya rasa memang patut pun untuk kita tiru tindak tanduk seseorang itu untuk kita terus berjaya dalam kehidupan. Seperti contohnya Niloufar, sebab saya boleh nampak dia punya nilai-nilai yang ada dalam diri dia, seperti contoh dalam dunia hiburan dan unsur perniagaan. Baik, kita mesti ada orang kata idola lah kan. Tapi tak semua benda kita kena ikut dia. Kadang-kadang, yelah mungkin dari sudut pakaian kita boleh ikut. Tapi kalau ada dalam bab contoh makan, dia makan mungkin tak ada adab, jangan kita ikut. Jadi, idola pun manusia juga, tak lain daripada kesilapan. Yang baik kita ikut, yang tak baik jangan ikut. Yang baik kita ikut, yang tak baik jangan ikut. Tapi apa yang baik-baik hari ini kita dah kongsikan juga. Tetapi kita nak cakap juga dari sudut kesihatan mental, emosi kita. Kita cakap berbalik kepada bukan saja selebriti sekarang. Sekarang boleh kata semua orang dengan ada media sosial, mereka adalah selebriti. Tetapi kalau kita lihat seperti mana Kak Syafiq sendirilah ada perniagaan, menjadi seorang yang terkenal, selebriti. Saya kira dia cukup matang untuk menyeimbangkan di antara menjadi diri sendiri dengan menyesuaikan diri. Tapi sebenarnya boleh cerita tak cabaran, perasaan, ketidakselesaan apabila kita terpaksa menjadi orang lain di dalam satu situasi yang sebenarnya bukan kita? Okey. Memang ada cabaran dia, cabaran tertentu tu. Contohnya memang kita nak kena selalu aware dengan kita punya orang kata apa, kesihatan mental juga. Macam saya lah contoh dulu mungkin saya selalu minta pendapat orang, okey, untuk apa benda yang saya nak buat sekalipun. Sehingga kan satu masa saya tak selesa kalau orang tak bagi input kepada saya. Dia jadi macam dah terbiasa. Sebab macam contoh kita nak beli sesuatu, kita akan tanya okey ke benda ni, sedangkan yang nak pakai, yang nak guna kita. Bila orang bagi cakap tak boleh, benda ni macam ni, kita mungkin ambil kira apa yang dia, kita terlalu fikir tentang apa pendapat orang. Contohnya paling senang, contoh dulu saya pernah nak beli kereta. Saya nak beli kereta, saya tanya, saya automatik ke manual? Orang dululah, ni lama punya cerita lah. Family terdekat cakap manual sebab diorang duduk bukan dekat bandar. Okey, yang kawan-kawan cakap auto, diorang duduk dekat bandar. Tetapi saya ikut family sebab saya percaya family saya mungkin bagi advice ataupun advice terbaik. Jadi yang pakai kereta saya. Saya kena mandu kereta manual dekat dalam KL. So macam tu. Dulu. So itu dia. Orang kata apa, kalau kita terlalu mendengar cakap orang, walaupun orang yang rapat kita kena tahu diri kita, kemampuan kita juga. Jadi lebih baik kita follow lah, jadilah diri kita sendiri. Kita follow lah orang kata apa, kita punya
gerak hati kita. Okey. Saya suka apa yang Syafiq katakan ni. Kita boleh dengar pendapat orang, tapi kita kena tahu apa yang kemampuan kita, keinginan kita. Kita yang tahu diri kita, kita yang kenal diri kita dan keperluan kita. Tapi kalau kita bercakap tentang pekerjaan kita juga, kadang-kadang kita memang kena cuba-cuba berpura-pura menjadi ataupun bukan diri kita. Contoh, satu ketika dahulu Kak Syafiq bekerja di Awan Biru. Kalau ketika itu kan, kalau ketika itu pun macam excuse me, ma'am, coffee tea. Ada hati gerak. Coffee tea ni. Okey, kadang-kadang itu juga sebenarnya kita kadang-kadang terpaksa berpura-pura menjadi bukan diri kita. Maksudnya ketika itu mungkin mood kita tak baik. Kita bad mood, kita sedih, kita marah dan sebagainya, tetapi kita cuba untuk menjadi the best version of ourselves. Jadi bagaimana Syafiq merasakan perlu untuk kita sesuaikan keadaan, sesuai padankan diri itu asalkan dia tak menjadi satu masalah kepada kesihatan mental kita. Of course, bila kita bekerja, dia adalah juga kita kena follow SOP tertentu yang mana kita orang kita anggap, kita letak diri kita sebagai penumpang, okey? Jangan kita fikir kita sebagai pramugara ataupun kru anak kapal dan sebagainya. Penumpang dia tak nak tahu apa masalah you, apa masalah kita. Jadi of course kita kena tunjukkan yang terbaik kerana kita membawa image syarikat, bukannya diri kita sendiri. Jadi itu berbeza sebab kalau macam saya berada dalam industri seni, saya carry diri saya. Kalau saya bekerja sebagai pramugara dulu, saya bawa image syarikat. Jadi orang pandang saya bukan sebagai saya tapi memandang syarikat. Itu dari segi profesionalisme dan tanggungjawab amanah pekerjaan. Kita kena sesuai padankan keadaan. Kalau Cik Fazli nak tambah. Betul. Sebenarnya bila kita sebut tentang be yourself ni adalah sebenarnya kita nak bahagia. Ya. Kan, kita nak bahagia dengan menjadi diri kita sebab perubahan akan mendatangkan tekanan. Tetapi kita tidak boleh, macam saya sebut tadi lah, be the best version of yourself. Maksudnya kita juga kena membina sesuatu yang ada pada diri kita. Saya bagi contoh dalam rumah tangga, contoh kan. Kalau tahu dah isteri kita ni suka lelaki yang romantik. Ada suami kata, tak, saya memang macam ni, terimalah saya seadanya. Saya kata betul. Tapi penyesuaian antara isteri dengan suami yang jenak romantik tapi suami tak boleh romantik itu juga mencabar. Tiba-tiba datang orang lain pula yang lebih romantik kan susah juga kan. Tapi pada saya kata, why not kita juga upgrade diri kita. Kan? Betul, kita tahu be yourself maknanya kita sedar diri kita ni kita tak romantik. Tapi boleh tak kita belajar jadi romantik? Boleh. Simple je. Contoh kan, ambilkan air untuk isteri yang nak air. Romantiklah tu. Kan? Maknanya pada saya apa saja bila kita pegang be the best version of yourself, maksudnya kita akan sentiasa fikir bagaimana kita nak menambah nilai, nak menambah baik pada diri. Itu pada perkara-perkara yang boleh diubah. Tapi kalau perkara tak boleh diubah, contoh daripada rendah jadi tinggi, payahlah. Cik Fazli, kita dalam sebelum kita nak akhiri perbincangan kita ini, dari awal sampai ke penghujung ini kita banyak bercakap tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita nak jadi yang terbaik, be the best version of ourselves. Bagaimana kita pun nak meletakkan diri kita ikut kesesuaian pekerjaan kita, ikut keadaan dan juga situasi. Tapi dalam masa yang sama, ini adalah bukan satu pihak sahaja. Kalau kita lihat dari segi komunikasi secara konvensional, dia melibatkan dua orang dan kita berinteraksi beramai-ramai. Kalau hari ini mungkin kadang-kadang melalui media sosial kita berinteraksi sendirian. Begitu. Tetapi dalam komunikasi konvensional yang dua hala ini, kadang-kadang kita ni cuba menjadi diri kita ataupun kita cuba jadi orang lain disebabkan kita nak puaskan hati orang sekeliling. Tetapi peranan orang di sekeliling kita pun penting juga agar dia tidak memberi kesan kepada kesihatan mental seseorang itu. Bila aku dah cuba dah nak jadi yang terbaik, nak cuba jadi diri sendiri, ini tak kena, itu tak kena, yang ini tak kena. Jadi macam mana sebenarnya orang sekeliling juga memainkan peranan untuk kita jadi be ourselves ini? Pada saya kita juga kena meletakkan limitasi. Kita dah cuba jadi the best version of ourselves kan. Tapi sampai satu tahap, kalau orang masih tidak boleh terima kita, maka dia tidak worth it untuk kita. Sebab kita dah cuba jadi yang baik. Kita dah buat salah, tak buat salah. Cuma mungkin cara kita bukan cara yang terbaik pada dia. Tapi kalau pada kita dah usaha, dah ubah macam-macam kan. Tapi sampai satu masa apabila benda baik pun tak dilihat baik, maka pada kita dia mungkin kita kata tak ada jodoh lah. Bukan saja ada jodoh. Mungkin dia tidak layak untuk kebaikan kita tu. Okey. Untuk sampai sini lah dia penjuru perbincangan kita, kata-kata I kepada penonton sebenarnya memberi pandangan ataupun kesimpulan sebenarnya apa yang terbaik untuk diri anda tu, dan jangan menjadi orang lain, tapi yang terbaik itu tetap menjadi diri sendiri dalam penyesuaian dengan kehidupan yang betul. Okey, yang penting tadi macam saya cakap awal-awal tadi, kita kena kenal diri kita siapa, kemampuan kita, dan juga kalau kita pergaulan kita tu mungkin
ada masa-masa tertentu kita dah kenal siapakah circle kita. Dan dengan itu kita rasa lebih selesa dengan apabila berada dengan orang yang sepatutnya berada di sekeliling kita. Jadi lebih baik kalau kita memang jadi diri kita sendiri, buat je apa yang kita rasa, di mana ia tidak membebankan atau tidak memberikan tidak selesa kepada orang lain. Okey, saya suka ambil apa yang Syafiq katakan dan juga Cik Fazli katakan tadi, iaitu kita kena kenal, tahu diri kita dan kita kena jadi the best version of ourselves. Sama juga macam komen-komen kita di Facebook tadi kan, kalau diri kita tu ada yang macam sikap panas baran kita ataupun kita rasa perangai-perangai kita yang tak sesuai tu, kita jangan tunjukkan. Tapi kita jadi diri kita sendiri asalkan tidak memudaratkan orang di sekeliling kita. Yang diri sendiri tu yang macam mana? Awak tak kenal. Saja je mana tahu kita nak kongsi dengan penonton. Okey. Tapi apapun ada banyak komen-komentar kita di Facebook yang insya-Allah kami akan membacakan sebentar saja lagi kalau kita berbaki masa yang ada. Tapi pastikan anda terus bersama dengan kami. Yang penting sebenarnya bila kita kata tentang jadi diri sendiri adalah percaya pada diri dan juga self confidence yang terbaik dari diri kita. Terima kasih sekali lagi kepada Fazli dan juga Kak Syafiq kerana bersama dengan kita pada hari ini. Jadi kepada anda semua, jadilah diri sendiri yang terbaik dari diri anda.